Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tajuk Ibnu Sina iaitu Kewujudan Tuhan. Saya Siti Munirah binti Ismail dan nombor matrik 206690 akan membentangkan definisi idea kewujudan Tuhan ini. Pada mulanya, Ibnu Sina memperkenalkan idea ini melalui perbahasan di mana beliau menganggap idea ini ialah semula-mula perbahasan ilmiah tentang Tuhan, ilmu dan kejadiannya. Seterusnya, Ibnu Sina memulakan perbahasan ini dengan isu kewujudan iaitu al-wujud di mana kerana beliau menganggap isu-isu ketuhanan yang lain perlu dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu, Ibnu Sina mendefinisikan isu kewujudan ini iaitu al-wujud sebagai sesuatu yang perlu ada dan tidak boleh tidak ada. Kemudian, Ibnu Sina juga mengkategorikan al-wujud kepada dua kategori. Yang pertama ialah kewujudan yang wajib zatnya iaitu wajib al-wujud bizatihi, iaitu sesuatu yang wujud yang mustahil kita andaikan tidak wujud, maka kewujudannya ialah wujud. Secara ringkasnya, kewujudan wajib zatnya ini ialah kewujudan yang semestinya ada. Yang kedua ialah kewujudan yang harus iaitu mungkin al-wujud, di mana sesuatu yang tidak mustahil jika diandaikan ianya tidak wujud, apabila ianya wujud maka kewujudannya ialah wajib bergantung kepada pihak lain. Secara ringkasnya, kewujudan yang harus ini ialah kewujudan yang tidak semestinya berlaku. Setakat ini sahaja daripada pembentangan definisi idea tentang Ibnu Sina daripada saya. Seterusnya ini disambung oleh ahli kumpulan kami yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang biodata dan pendidikan Ibnu Sina. Nama sebenar Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husin Ibni Abdullah Ibni Al-Hasan Ibni Ali Ibnu Sina. Beliau dilahirkan pada 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Beliau dilahirkan di kampung Afshana, Bukhara, Turkistan dan berbangsa Parsi. Nama ibu beliau ialah Starih dari Afshana dan nama bapa beliau adalah Abdullah dari Bakh, seorang gubernur pada masa kerajaan Samaniyah. Ibnu Sina bertugas sebagai pakar perubatan di wilayah Ra'i dan penasihat agung Amir Ala Al-Daulah di Afshan. Beliau meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 1037 Masihi di Hamazan. Ibnu Sina mempunyai kepribadian seperti tekun mempelajari ilmu, taat beragama, pintar dan menguasai pelbagai ilmu nuklear dan berinovatif dalam menghasilkan karya. Bagi pendidikan Ibnu Sina pula, pada zaman kanak-kanak, beliau telah mempelajari Al-Quran sewaktu berusia 5 tahun dan menghafaz Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Pada zaman remaja, beliau telah menelaah ilmu hisab dan prinsip-prinsip geometri bersama Muhammad Al-Masa'ah, ilmu falsafah bersama Abu Abdillah, ilmu sains dan ilmu astronomi bersama Al-Biruni, ilmu fiqh tasawuf bersama Ismail Az-Zahid. Selain itu, beliau juga menelaah ilmu falsafah, politik dan logik, matematik, fizik dan kedoktoran semasa berusia 16 tahun. Pada peringkat dewasa, beliau menjadi seorang tokoh falsafah yang terkenal dan juga pakar perubatan yang berjaya. Dalam bidang perubatan, kesarjanaan beliau mendapat pengiktirafan dunia. Beliau juga pernah diberi kepercayaan untuk merawat penguasa Bukhara Nuh bin Mansur, penguasa Jurjan Al-Amir Syam Ma'ali Qabus bin Washamkir, penguasa Hamazan Al-Amir Syamsud Daulah dan penguasa Afshan Al-Amir Al-Daulah. Ibnu Sina menghasilkan banyak karya dalam bidang perubatan seperti Al-Kanun Fittib iaitu Canon of Medicine, Al-Adawiyah Al-Qalbiyah dan Alfiyah At-Tibiyah. Karya tersebut diterjemahkan dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Latin, Hebrew dan Inggeris. Ibnu Sina juga membuat penemuan penyakit baru serta puncanya iaitu seperti pengaruh kuman dalam penyakit, jangkitan virus seperti TB dan sebagainya. Beliau juga menemui penyakit seperti rubella, alahan iaitu alergi, cacar, smallpox dan penyakit jiwa dan seumpamanya. Dalam bidang farmasi pula, beliau menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pelbagai jenis penyakit.
dan juga memperkenalkan ubat bius. Dalam bidang untuk membangunkan teknologi perubatan, beliau mencipta benang khusus untuk menjahit luka pembedahan dan juga mencipta picah gari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Aisyah binti Abdul Rashid, nombor matriks 208012. Dalam perbincangan ini, saya akan menerangkan tentang sumbangan Ibn Sina kepada dunia. Terdapat beberapa bidang yang Ibn Sina menyumbangkan tentang falsafahnya, iaitu bidang falsafah, dalam bidang geologi dan juga bidang perubatan. Dalam bidang falsafah, beliau telah menyesuaikan falsafah Yunani dengan Islam. Falsafah beliau banyak dipengaruhi oleh aliran falsafah Al-Farabi yang menghidupkan pemikiran Aristotle. Seterusnya, beliau juga telah menghasilkan kitab 18 jilid yang bernama Kitab Al-Shifa. Kitab ini dijadikan sebagai ensiklopedia falsafah yang memuatkan tentang ilmu-ilmu seperti metafizik, fizik, psikologi dan sebagainya. Beliau juga telah berusaha mengharmonikan falsafah dengan agama, menggunakan akal dan yakin bahawa ruh. Sebelum menyambung perbahasan yang sebelumnya, saya Muhammad Nazrul Mubin bin Bakhtiar Tuah, nombor matrik saya 209301. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang geologi yang lain ialah Ibn Sina turut menyatakan bahawa lapisan tanah itu memiliki tahap kekerasan yang berbeza, iaitu lembut dan keras, di mana lapisan lembut banyak terdedah kepada hembusan angin dan disalir air, manakala tanah yang keras tidak disentuh oleh kedua-duanya sama sekali. Menurut A.M.A. Shastri, karangan Ibn Sina mengenai ilmu pertambangan iaitu mineral menjadi sumber geologi di Eropah. Beliau juga meninggalkan penemuan-penemuan geologi, lantas banyak memberi manfaatnya tersendiri dalam bidang kimia. Menurut Ruben Levi, Ibn Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Setiap logam terdiri daripada pelbagai jenis unsur yang tersendiri. Penerangan tersebut telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabir Ibn Hayyan, iaitu bapa kimia Muslim. Sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan. Ibn Sina merupakan individu terawal yang mengemukakan teori-teori anatomi dan fisiologi. Teori-teori yang terdapat di dalam buku beliau menggambarkan analogi manusia terhadap negara dan mikrokosmos, iaitu dunia kecil, terhadap alam semesta, dan makrokosmos, iaitu dunia besar. Misalnya, digambarkan bahawa syurga kayangan adalah bulat dan bumi adalah persegi. Dengan demikian, kepala itu bulat dan kaki itu persegi. Terdapat 4 musim dan 12 bulan dalam setahun. Dengan itu, manusia memiliki 4 tangkai lengan dan mempunyai 12 tulang sendi. Pengetahuan anatomi Ibn Sina jelas dilihat dalam karyanya menggambarkan keterangan-keterangan yang lengkap di samping hiasan gambar-gambar dan sketsa-sketsa tertentu. Melalui pengetahuan dalam bidang anatomi, Ibn Sina mendapati jantung manusia mengandungi 3 injap yang terbuka dan tertutup secara sendirinya semasa ia mengepam darah. Impaknya, Ibn Sina menemui penyakit baharu serta puncanya dan pengaruh kuman dalam penyakit ataupun jangkitan virus. Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu psychomatics, iaitu dalam bahasa Inggerisnya psychomatics medicine. Melalui perkembangan ilmu tersebut, beliau telah memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung, iaitu pulse diagnosis, untuk mengenal pasti dalam beberapa saat sahaja ketidakseimbangan humor dalam badan. Diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim, iaitu doktor-doktor Muslim di Pakistan, Afghanistan dan Parsi menggunakan ilmu perubatan Yunani. Seorang doktor tabi'i pada tahun 1981 melaporkan bahawa para hakim di Afghanistan, China, India dan Parsi sangat berkebolehan dalam denyutan jantung di tempat yang dirasai, tetapi mutunya yang pelbagai. Ibn Sina turut menyatukan teori perubatan Yunani. Hal ini terbukti kerana pada ensiklopedia kanun perubatan, ia merangkumi segala konsep asal Aristotle yang disambung oleh Hippocrates dan Galen sebelum dikembangkan dan ditambah baik oleh Ibn Sina dengan hasil ujian klinikal serta pengalaman beliau. Sebagai contoh, perubatan Yunani yang diasaskan oleh Hippocrates berasaskan teori 4 unsur yang dinamakan humor, iaitu darah, phlegma, iaitu
dikenali sebagai lendir, yellow bile iaitu hempedu kuning dan black bile iaitu hempedu hitam. Menurut teori ini, kesihatan seseorang mempunyai hubungan dengan campuran keempat-empat unsur tersebut. Keempat-empat unsur itu harus berada dalam kadar yang seimbang, dan apabila keseimbangan tersebut diganggu, maka seseorang akan mendapat penyakit. Setiap individu dikatakan mempunyai formula keseimbangan yang berlainan. Meskipun teori itu didapati tidak tepat, tetapi telah meletakkan satu landasan kukuh kepada dunia perubatan untuk mengenal pasti punca yang menjangkiti manusia. Ibnu Sina telah menapis teori-teori kosmogoni ini dan telah mentafsirkannya dari segi keislaman. Ibnu Sina percaya bahawa setiap tubuh manusia terdiri daripada 4 unsur, iaitu tanah, air, api dan angin. Keempat-empat unsur ini memberikan sifat lembap, sejuk dan panas dan kering sentiasa bergantung kepada unsur yang lain yang terdapat dalam alam ini. Ibnu Sina percaya bahawa kewujudan ketahanan semula jadi dalam tubuh manusia untuk melawan penyakit. Jadi selain keseimbangan unsur-unsur yang dinyatakan oleh para fahaman Yunani tersebut, manusia juga memerlukan ketahanan yang kuat dalam tubuh bagi mengekalkan kesihatan dan proses penyembuhan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rusdiana Natasha binti Ghazali, bernama metrik 209041. Okey, jadi hari ini saya akan meneruskan pembincangan tentang isu-isu yang bangkit daripada idea Ibn Sina itu sendiri. Okey, seperti yang kita tahu, idea Ibn Sina adalah beliau memperkenalkan idea iaitu idea kewujudan Tuhan. Beliau beranggapan bahawa isu ketuhanan ialah semula-mula perbahasan ilmiah tentang Tuhan, ilmu dan kejadian. Namun begitu, beliau telah menyatakan pendapat bahawa matematik boleh digunakan untuk kita mengenal Tuhan. Okey, sebenarnya pandangan ini telah diperkenalkan oleh seorang tokoh falsafah Yunani iaitu Pythagoras untuk merungkai sesuatu kejadian. Okey, bagi Pythagoras itu sendiri, sesuatu angka, sesuatu benda yang mempunyai angka dan angka tersebut berkuasa di alam ini. Okey, jadi di sinilah bermulanya kritikan terhadap Ibn Sina. Okey, jadi siapakah yang mengkritik idea ataupun pandangan Ibn Sina itu? Okey, jadi yang mengkritiknya adalah Imam Al-Ghazali sendiri. Okey, Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa Ibn Sina punya pandangan itu sesat. Imam Al-Ghazali telah mengkritik dan menghukum sesat Ibn Sina kerana bersetuju dengan pandangan itu. Okey, jadi untuk menyangkal dakwaan itu, jadi Ibn Sina untuk beliau menyangkal dakwaan ataupun kritikan Imam Al-Ghazali itu sendiri, beliau telah menulis sebuah buku berjudul sebuah kitab berjudul An-Najah. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan bahawa beliau tidak pernah menolak kekuasaan dan keesaan Tuhan itu sendiri. Dalam buku yang juga beliau menyatakan bahawa pencipta yang dinamakan wajib al-wujud adalah satu, yakni Tuhan. Okey, menurut kitab Ibn Sina, sesuatu perkara yang wujud terbit daripada wajib al-wujud yang tidak ada permulaan, iaitu Tuhan. Jadi seperti Ibn Sina sendiri, untuk dia menyangkal beliau menyangkal dakwaan Imam Al-Ghazali atau kritikan Imam Al-Ghazali itu, beliau telah menulis sebuah buku. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali telah menulis sebuah kitab yang bertajuk Tahafut Al-Falsafah, iaitu sebuah buku tentang perbahasan untuk pemikiran ataupun idea Ibn Sina sendiri. Okey, jadi apa-apa pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Sina itu sendiri, namun kita kena ingat bahawa semangat beliau di dalam bidang falsafah terlalu banyak yang kita gunakan sehingga pada hari ini. Dan saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, Ibn Sina telah banyak memberikan sumbangan terhadap tamadun Islam, terutamanya dalam bidang falsafah. Kita perlulah untuk mengikuti sifat beliau yang sentiasa berusaha untuk mencari ilmu dan juga berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh, beliau telah membaca buku metafizik karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Dan disebabkan itu, seperti mana yang diketahui, Ibn Sina bukan sahaja berilmu dalam bidang falsafah, tetapi juga beliau berilmu pengetahuan tinggi dalam bidang perubatan, agama dan juga matematik.
Pemergian Ibn Sina dianggap sebagai kehilangan yang besar terhadap dunia kerana beliau seorang yang berilmu pengetahuan dan juga berpengalaman. Untuk menjadi seorang yang berjaya pada masa yang akan datang, sifat beliau perlu kita contohi sebagai seorang pelajar. Sekian itu daripada kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.